semua, selamat pagi. So pada hari ini kita akan membincangkan mengenai tema 4 iaitu teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepadan nasional di Malaysia. Dan sebelum kita mulakan perbincangan kita, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Dan ahli-ahli kumpulan ini terdiri daripada Adeline, Anis, saya sendiri, Beatrice, Mimi, Wawa, Patricia Ana, Velena dan Zalur Iqmal. Dan sebelum kita mulakan kajian, sudah pasti kita memerlukan abstrak dan pengenalan kepada kajian kita, di mana kajian kita ini bertujuan untuk melihat hasil perkembangan teknologi, faktor penggunaan, kesan positif, cabaran dan strategi yang dilakukan dalam menjelaskan, membahas, melihat, menilai penggunaan TMK yang dilabel sebagai pemacu kepada kesatuan negara Malaysia. Dan sebelum itu, pengenalan kepada kajian kita ini ialah menurut Wikipedia ensiklopedia bebas, TMK merupakan medium yang diperlukan untuk pemprosesan data. Dan kemajuan TMK ini dilihat banyak memberi kesan baik dan memberi cabaran kepada Malaysia mencapai kesepaduan yang jitu. Dan selain itu, wujudnya TMK ini, wujudnya rangkaian internet dalam penggunaan TMK telah menggalakkan pemubukan semangat dan kefahaman mengenai kesepaduan dan integrasi dalam masyarakat kini. Dan menurut Rosfazila Abdul Rahman 2017, di mana semangat kesepaduan sosial ini telah diterima oleh kebanyakan masyarakat di negara ini. Dan kita pun ingin mengetahui mengenai perkembangan teknologi. Bolehkan kita serahkan kepada Mimi? Boleh. Saya akan terangkan tentang perkembangan teknologi. Okey, perkembangan teknologi ini berkembang dari semasa ke semasa lah. Pada zaman prasejarah, iaitu pada tahun 3000 sebelum Masihi, masyarakat pada waktu itu hanya menggunakan suara denyusan dan isyarat tangan untuk mereka berkomunikasi. Sehinggalah pada tahun 3000 sebelum Masihi sehingga 1400 Masihi, simbol kehidupan bangsa Sumeria digunakan untuk memakai huruf piktograf bagi berkomunikasi. Sehinggalah teknologi maklumat ini berkembang sehingga kini, iaitu menghasilkan teknologi telegraf, telefon, mesin ketik, radio, televisyen dan kemudahan internet yang lain. Next slide. Seterusnya, perkembangan teknologi maklumat di Malaysia. Masyarakat pada hari ini menggunakan teknologi secara digital secara meluas di seluruh dunia. Kemunculan individu yang menggunakan teknologi ini dapat membantu mereka menghasilkan maklumat di ujung jari sahaja. Okey, ia juga berperanan sebagai aplikasi untuk menghubungkan masyarakat dengan lain. Okey, kita beralih kepada sorotan kajian. Kita pergi kepada kajian yang pertama oleh Wallace et al. 2016 yang menyimpulkan bahawa ICT memegang peranan yang sangat berbeza dalam kesepaduan sosial di dalam sesuatu komuniti. Untuk slide yang seterusnya daripada kajian Angel Alessandra Sebastian 2020 yang menyimpulkan dalam kajiannya ICT telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat dan sistem e-ekonomi menjadi sistem pemangkin kepada perkembangan ekonomi global. Namun begitu, masih terdapat jurang digital dan nilai pengetahuan dalam masyarakat bagi setiap komuniti mengenai ICT. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Perkara ini turut dinyatakan dalam kajian Rosfazila et al. 2019 mengenai kesepaduan sosial. Dan slide yang seterusnya, Muhammad Syam Syahkat Ali 2006 yang juga membincangkan mengenai jurang digital. Dan untuk slide yang akhir sekali untuk sorotan kajian Siva Murugan et al. 2010 yang menyimpulkan bahawa media kini sangat memainkan peranan dalam memupuk nilai-nilai perpaduan dan mampu mencapai kejayaan negara. Kita pergi kepada metodologi kajian yang akan dipersembahkan oleh Anis. Terima kasih Zalul atas pembentangan itu tadi. Untuk metodologi kajian secara umumnya, kajian ini dijalankan melalui sorotan kajian lepas sahaja untuk membendung risiko COVID-19 dan kami mendapatkan sorotan kajian melalui Google Scholars dan Petari dan pengumpulan data pula dijalankan melalui mendalami intipati daripada kajian lepas.
Untuk faktor penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, yang pertama, ia membantu merancangkan ekonomi negara. Kerana menurut Hadiana tahun 2020, semenjak berlakunya COVID-19, ekonomi negara tidak merancang. Oleh hal yang demikian, kebanyakan peniaga menggunakan sosial media dan juga alat komunikasi maklumat untuk berhubung menjalankan perniagaan mereka. Faktor yang kedua adalah untuk membantu mempertahankan keselamatan teknologi maklumat. Menurut Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan pada tahun 2000, mereka telah menciptakan satu aplikasi yang bernama Koridor Raya untuk membantu menyimpan data-data pengguna teknologi maklumat dengan selamat supaya tidak diserohi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Akhir sekali, TMK membantu menyumbang ke arah pendidikan. Untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian, daripada bangku sekolah lagi, kerajaan kita telah pun menerapkan pendidikan berkenaan tentang teknologi maklumat dan komunikasi kepada kanak-kanak agar mereka mengetahui tentang kelebihan, kesan positif dan juga kelemahan menggunakan teknologi maklumat komunikasi. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita dengar penjelasan daripada Wawa. Jadi, apakah kesan positif TMK? Dari kajian yang dijalankan oleh Ros Fazila dan pekaji lain, media sosial adalah antara salah satu kesan positifnya. Ini kerana dengan penggunaan internet serta kecanggihan teknologi yang ada, seluruh aplikasi sudah berada di hujung jari. Oleh sebab itu, penyampaian maklumat berlaku dengan cepat dan tanpa batasan. Seterusnya, kesan positif yang boleh kita lihat adalah dari segi pendidikan. Ini kerana TMK memainkan peranan sebagai medium untuk mendapatkan maklumat. Penggunaan media sosial yang dapat membantu individu berinteraksi antara satu sama lain yang berlatar belakangkan dari pelbagai bangsa dan agama. Oleh itu, komunikasi yang berlaku dalam media sosial dapat memudahkan pelajar untuk mencari maklumat dan rujukan-rujukan dari sumber yang betul ataupun dari individu yang berbeza latar belakang. Dari hasil kajian yang sama, telah mendapati masyarakat Malaysia mampu berhubung dengan individu ataupun pihak yang berada dari seluruh dunia. Dunia tanpa sepadan menyebabkan masyarakat kita bebas untuk berhubung dengan menggunakan aplikasi yang sedia ada di internet. Jadi pada pendapat Adeline, apakah kesan lain yang kita boleh dapati dari TMK? Kesan lain yang kita dapati daripada TMK adalah menurut hasil kajian Ros Fazila dan pengkaji lain juga adalah menyumbang kepada kesepatuan nasional di Malaysia dari segi politik, di mana peranan ahli politik menyebarkan informasi yang boleh mengukuhkan hubungan setiap masyarakat melalui kempen-kempen yang berasaskan kesepaduan serta menunjukkan teladan yang baik dengan menggunakan media sosial mereka. Okey, kesan positif yang seterusnya dapat dilihat daripada kajian Arina, Uthman dan Bakir Ahmad yang mengatakan TMK itu dapat menjaga keamanan dan keselamatan negara di mana ia memenungkan kes jenayah yang semakin berluasa di negara kita. Alat TMK yang membantu menjaga keamanan dan keselamatan negara kita adalah seperti televisyen litar tertutup ataupun CCTV yang telah banyak digunakan dan ditempatkan di kawasan seperti bank, lapangan terbang dan pasar-pasar raya maupun di tempat berjalan kaki dan sebagainya. Okey, antara tokoh Malaysia dalam dunia teknologi maklumat dan komunikasi adalah Dr. Tengku Muhammad Azman Sharifadin merupakan perintis bidang teknologi tersebut. Okey, di sini sumbangan beliau kepada negara Malaysia adalah beliau menubuhkan multimedia super corridor. Selain itu juga merangka agenda komunikasi maklumat kebangsaan. Di peringkat antarabangsa juga jawatan beliau adalah sebagai National Information Technology Council dan dilantik untuk menganggotai pasukan komunikasi dan teknologi maklumat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang bertanggungjawab dalam membangun dan memantau pembangunan industri teknologi maklumat dan komunikasi di Asia. Sejujurnya, sumbangan beliau amat menyumbang kepada pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi negara sekaligus telah menjadi pemacu kepada kesatuan nasional di Malaysia sehingga kini. Okey, mari kita lihat cabaran penggunaan TMK. Saudari Ana? Okey, terima kasih Adeline. So, saya sangat jelas dengan penjelasan anda semua. Okey, setakat ini mesti kalian ingin tahukan apa cabaran yang sering kita alami dalam penggunaan TMK ini.
seperti kita sedia maklum, penggunaan TMK yang tanpa batasan ini boleh menyebabkan kita mendapatkan ataupun disebarkan berita yang tidak sahih ataupun palsu dan menyebabkan rakyat Malaysia ataupun kita sendiri sebagai warga negara berasa terancam dan takut. So apabila terdapat individu yang tidak beretika dan tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan berita palsu ataupun amalan breaking the news syndrome yang dilakukan oleh individu tersebut, contohnya dalam menyebarkan informasi COVID-19 tanpa mendapatkan kesahihan yang jelas ataupun benar, ini menyebabkan bahawa penyebaran berita palsu itu semakin berleluasa. Okey, secara tidak langsungnya ini menimbulkan kegelisahan dan menggugat kesejahteraan awam ataupun masyarakat kita, sekaligus mencerminkan nilai rakyat Malaysia yang tidak beretika dan tidak bertanggungjawab. Apabila perkara ini dia semakin berterusan dalam penggunaan TMK yang menyebabkan generasi baru sekarang, khususnya golongan muda, semakin mudah leka dan alpa. Jadi selain itu, penggunaan TMK yang dimanipulasikan oleh individu yang tidak bertanggungjawab ini juga boleh menggugat kestabilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka saling menuding jari untuk mencari kesalahan antara satu sama lain, dan apabila isu ini tidak dibendung dengan segera, maka penggunaan TMK ini boleh mewujudkan ataupun menyentuh isu sensitif, tidak menghormati nilai etik lain sehingga menyebarkan fitnah untuk mengguris hati pihak lain. Jadi ini merupakan salah satu halangan kita untuk mengekalkan keharmonian yang selama ini kita telah pertahankan. Jadi bagi membendung perkara ini untuk berterusan, sudah pasti kita memerlukan beberapa strategi yang kita harus lakukan. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada Velena untuk memperjelaskan bahagian strategi. Jadi silakan Velena. Terima kasih. Baiklah, bagi menangani cabaran-cabaran yang telah dinyatakan sebentar tadi oleh Cik Patricia Ana, setiap individu seharusnya mempraktikkan penjagaan tata susila dan penerapan nilai-nilai kemasyarakatan terhadap sesiapa sahaja, tidak mengira latar belakang agama, bangsa dan etnik seseorang. Sebagai contoh, jadikan satu kebiasaan apabila kita menggunakan kemudahan TMK dengan sentiasa berjaga-jaga dalam menyampai, menulis, berkongsi dan merekod video. Setiap individu perlulah bertindak secara rasional dan berfikir bukan dengan emosi serta bertanggungjawab semasa melayari internet, terutama platform media sosial. Sebagai contoh, kita seharusnya menghormati privasi dan tidak menyebarkan perkara-perkara fitnah yang boleh mengguris hati individu lain melalui penggunaan TMK yang salah. Kita beralih kepada strategi terakhir, iaitu sentiasa mematuhi piawai kelakuan online semasa menggunakan TMK, sama seperti kehidupan realiti di mana setiap individu perlulah mempunyai tahap kesedaran sivik dan moral yang tinggi agar kesepaduan sosial tidak tergugat disebabkan penyalahgunaan TMK. Strategi untuk menggunakan TMK dengan lebih beretika perlu ditekankan untuk mengekalkan keharmonian antara masyarakat. Sebagai kesimpulan kepada kajian ini, kami dapat menyimpulkan bahawa TMK telah membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dan menjadi kebergantungan dalam dunia moden. Penulisan kajian ini telah memberi bukti bahawa perkembangan TMK membawa kesan positif, peningkatan penggunaan, wujud cabaran dan strategi menangani perkara tersebut serta menjadi pemacu kepada kesepaduan sosial di negara Malaysia. Oleh itu, Castle 2005 turut bersetuju bahawa society shape technology according to the needs, values and interests of people who use the technology.